bila Anwar Ibrahim diserang, sejarah boleh tengoklah, boleh tengok dalam mana-mana dalam YouTube kan, antara orang yang kuat, banyak orang yang kadang-kadang kuat, banyak membela Datuk Seri Anwar Ibrahim, antaranya YB Sepang dengan YB Shah Alam daripada Amanah. Sampai saya pernah dengar lah orang joke, dia kata dia kata kadang-kadang orang kata macam YB Shah Alam dengan YB Sepang ni lebih dari PKR lagi. Ada beberapa kata gitu kan. Sebab bila kita berkawan, kita berkawan sungguh, kita memang bela kan. Tapi bagi kita, kemungkinan banyak kita buat itu sama ada orang tak sedar, ataupun kadang-kadang orang kata kita terlampau sangat kita jaga kerajaan, kita lupa soal politik. Yang itu saya akui lah kelemahan itu. Tapi insyaAllah saya kata tadi, kalau kita diberi kali peluang kedua, saya rasa banyak perkara yang kita boleh baiki Okey, terima kasih YB atas penjelasan. Okey, kita teruskan dengan soalan daripada Jimmy T daripada Facebook. YB, yang kencing sekarang menteri semua di Bersatu. Kenapa mereka tidak dicop kencing YB? Asyik PH kena balun. Sebab mereka ni semua ni, bila orang dah biasa kena kencing ni, dah biasa hancing ni, dia tak kisah pun. Bagi kita kan, saya nak beri contoh antara orang yang terlibat dalam kuasa manifesto tu adalah YB Saifuddin Saifuddin Abdullah. Dia antara orang yang terlibat. Saya dia pengusi Tapi mana kalau dia lebih tahu apa yang berlaku sebenarnya, kenapa kekangkangan itu. Tapi oleh kerana mereka dalam dari kerajaan dan mereka ni rasa mereka tidak ada keperluan untuk bela PH, sebab tu mereka tak kisah kan. Mereka lebih suka kalau kita diserang. Orang seperti siapa lagi? Orang seperti Azmin Ali, orang seperti semualah mereka tahu apa yang berlaku pada zaman PH dulu. Orang seperti Zuraida, orang seperti Datuk Kemudian Jaafar, semua tahu. Tapi oleh kerana sekarang mereka ni dah ada kuasa, mereka dah jadi kerajaan, jadi menteri dan sebagainya, mereka merasakan bahawa buat apa aku nak bela PH lagi kan? Buat apa aku nak bela apa yang aku buat di zaman PH? Sekarang yang penting adalah survival aku dalam PN ni. Itu yang menyebabkan mereka tidak rasa ambil tahu. Memang kita, tapi kalau katakan kita kena balon ni dah biasa dah kan. Sejak bila tak kena balon dah kita ni, kalau saya sendirilah, saya rasa tak kena balon ni pelik. Anwar Ibrahim apa tak kena balon? Mak Sabu apa tak kena balon? Khalid Samad Khalid Samad dah ingat lagi. Saya nak beri contoh macam mana YB Khalid Samad. Ni saya nak cerita lah masa dia jadi menteri, ada orang tanya soalan, kenapa YB gunakan rider kan? YB tu menteri wilayah je guna rider kan? Kata Khalid Samad, YB Khalid Samad, dia kata sebab kami buat kerja. Dulu menteri tak buat kerja, tak perlu pakai rider. Kami pakai rider sebab kami buat kerja kan. Kami perlu pergi waktu tepat sampai destinasi, mesti waktu yang tetapkan kan. Jadi kalau kami tak pakai rider, mungkin tersesat jalan raya dan sebagainya. Sekarang sebaliknya, mereka guna rider, anak ahli parlimen pakai rider juga. Ini dah lain lah. Bagi contoh lah Sebab tu saya rasa kalau kena balon tu kena biasa dah. YB Mujahid apa tak kena balon? Dr. Zul apa tak kena balon? Semualah kena balon kan. Tapi tak apalah, bagi kita akhirnya kita rasa rakyat boleh nilai apa yang betul, benar salah. Okey, terima kasih YB atas penjelasan dan terima kasih kepada Jimmy T atas soalan yang diajukan. Kita teruskan dengan soalan daripada Muhammad Nazrul Mazlan daripada Facebook. PH harus keluar berkempen dengan satu logo. Pakaian pun semua mesti sama satu logo. Biar rakyat lihat semua parti dalam PH bersatu. Jangan cacah marbah, ayuh Malaysia. Selepas langkah Sheraton, saya merasa hampa dan tidak mahu mengundi lagi. Tapi selepas Parlimen meluluskan undang-undang anti lompat parti, saya bersemangat semula untuk mengundi. Tambah lagi dengan kes-kes berprofil tinggi yang telah dijatuhkan hukuman, saya lagi semangat. Ayuh PH. Ini berkenaan dengan Pakatan Harapan lah. Mungkin mereka melihat bagaimana orang kata tidak kesefahaman mungkin. Bagaimana YB? Okey, terima kasih kepada siapa? Muhammad Nazrul Muhammad Nazrul soalan Mazlan. yang baik Nazrul, terima kasih Nazrul. Saya rasa satu pandangan yang ikhlas Saya akui lah memang isu satu logo ni satu isu yang kita mungkin masih lagi belum dapat selesaikan dengan tuntas Ke arah itu dah ada dah, tapi nampaknya kita masih lagi belum dapat menyelesaikan secara tuntas saya kata. Sebenarnya memang saya rasa secara umumnya saya rasa majoriti paling kurang ahli-ahli Cuma di peringkat kepimpinan ni kita masih ada pemikiran kata orang tu mencari jalan terbaik untuk kita dapatkan kartu logo. Saya rasa kartu logo tak ada masalah. Memang semua bersetuju sebenarnya dari segi prinsipnya. Cumanya nak guna satu logo mana? Logo pakatan ke logo contohnya PKR dan sebagainya. Itu masalah kat situ kan. Tapi saya yakin insya-Allah boleh selesaikan sebelum Parlimen dibubarkan ni insya-Allah, ataupun tepat dibubarkan sebelum Pilihan Raya akan datang insya-Allah boleh selesaikan. Tentang yang lain saya setuju.
Sebab itu kita daripada awal, bila saya nak bercontoh kepada Cik Muhammad Azrul, bila kerajaan sekarang buat, dia kata nak pindah akta anti lompat dan saya sebagai salah satu jawatan kuasa pemandu yang terlibat select committee tu, yang dilantik, yang diumumkan oleh Perdana Menteri sendiri dalam Parlimen, saya mewakili Parti Amanah, YB Govin mewakili DAP, ketika itu yang mewakili PKR antaranya ialah YB Saifuddin Nasution, kan, kita bincang, kita bagi pendapat kita, kan. Alhamdulillah lah, mana kita mengambil sikap, kita tak kisah siapa buat pun, yang penting semua ni baik untuk kebaikan rakyat. Sebab kita rasa memang sewajarnya undang-undang anti lompat ini dibuat untuk membolehkan rakyat diberi keyakinan bahawa mereka tidak akan sia-sia mengundi ahli politik ni. Sebab sebelum ini kita cuba nak laksanakan, zaman kita mental pun cuba nak laksanakan, tapi ketika itu kita akui kita tidak ada 2/3 di dalam Parlimen. Kita khawatir bila kita buat itu kemungkinan dapat sokongan, dan kita telah terbukti pun bila kita nak pindah undang-undang perlembagaan berkaitan dengan yang nak masukkan isu Malaysian Act yang Sabah dan Sarawak sebagai equal partners tu, kita buat di Parlimen walaupun mereka janji nak sokong, tapi bila kita buat, kita pindah tu melalui jabatan melalui Kementerian Undang-Undang, ketika itu mendiang saya punya bos, mendiang siapa nama dia, saya lupa nama saya punya menteri ni dia dah meninggal. Dia buat tu tak dapat sokongan. Lepas tu bila sekarang mereka buat pula, kita beri sokongan. Sebab saya tahu sebab apa mereka tak beri sokongan, sebab mereka takut kita dapat kredit. Kita pula, kita ambil menjadi pembangkang ni, kita tak kira kredit sangat, kita kira yang penting rakyat dapat manfaat dia. Kita tak nak claim kredit. Mereka sibuk claim kredit. Tengok zaman ni aku buat, kan. Untungnya kerajaan sekarang ni, yang untung lagi dalam isu manifesto ni, bagi contoh, tak ada seorang pun pertikaikan mereka dilanggar manifesto. Nak langgar macam mana? Manifesto pun tak ada. Orang Arab kata faqidu syai' la yu'ti. Kamu tak boleh langgar tu benda kalau kamu tak ada, kan. Kalau kamu tak ada barang tu, mana kamu nak? Kalau kamu tidak ada sesuatu, kamu tak boleh hilang. Untuk hilang sesuatu, kamu mesti ada benda tu. Nak buat manifesto, nak langgar manifesto, kena ada manifesto dulu. Itu logiknya. Mereka ni tak ada manifesto pun. Mereka tiru kita semua ni, tapi kita tak kisahlah, tak apalah bagi kita, kau nak buat atas nama engkau pun kami tak kisah. Yang penting rakyat dapat manfaatnya. Alhamdulillah, saya rasa tadi tu dia kata dia semangat. Alhamdulillah, kita harap semua rakyat begitu juga akan bersemangat untuk membuat perubahan.